kadang-kadang kita buat lawak pada mayat. Lepas kita hantar dia ke kubur, kita pun berjalan kaki balik. 8 langkah kita berbuat. Aku kira tadi dah 8 langkah. Itu rasanya malaikat maut dah datang. Malaikat muka nakir dah datang tu. Mampus dah nak jawab tu. Amboi. Macam lengkau tak mati. Apalah si Dolah tu nak jawab. Mampus dah tu. Elok dia keluar pada pintu pagar kubur, kereta langgar dia. Lepas asar dia pula dikebumikan. Hak dalam kubur sebelah tu kata, macam boleh jawab ke Mat? Ha, benar juga. Buat. Tuan-tuan ingat mati ni, dia seorang mati, aku lambat lagi ke? Kadang-kadang yang usung mayat dia pula yang mati, tuan-tuan. Sama-sama dia orang bertemu di alam barzah. Bukan kau ke yang turunkan mayat aku tadi? Lepas aku balik pada hantar kau lah aku kena langgar kereta, tu je aku datang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dialog ni akan ada dalam syurga. Apa dialog dia? Macam mana kau anak beranak ni boleh masuk syurga dia? Dalam Quran tuan-tuan Allah sebut, aku seronok tengok kau, anak kau ada, suami kau ada, isteri kau ada. Apa amalan kau? Anak beranak kau dalam syurga, apa amalan kau Ada kat belakang, confirm Johor tuan-tuan. Apa amalan kau Allah ni maha baik. Dia bagi tahu siap-siap dekat kita apa amalan yang membolehkan kita anak beranak masuk syurga. Terima kasih Tuhan, syukur alhamdulillah. Kita nak ikut apa yang Allah Ta'ala cakap. Apa yang Allah Ta'ala cakap? Allah Ta'ala kata qalu inna kunna qablu fi ihlina mushfiqin. Allah Ta'ala sebut kepada kita apa benda? Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tur ayat 26, qalu inna kunna qablu fi ihlina mushfiqin. Apa kata dia? Kami dulu ketika hidup dalam dunia, ketika berada dalam keadaan di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Kami cemas. Apa rahsia kami masuk syurga? Kata dia, masa kami hidup dalam dunia, saya sebagai bapa, dia sebagai isteri, kami ni cemas dengan anak-anak kami. Kami rasa gayat dengan anak-anak kami. Kami rasa takut terhadap anak-anak kami. Takut apa? Takut kami diazab dalam neraka. Lalu kami cari jalan. Macam mana nak jadikan kami ini baik dan anak-anak kami ini baik? Soalan dia tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa cemas ke anak tuan-tuan tak pakai tudung kepala? Tak rasa cemas ke? Anak dara kita 16 tahun naik motor keluar daripada pekarangan rumah kita, pergi beli sup gearbox depan. Pakai t-shirt, pakai rambut tak pakai tudung, perang bawah-bawah ada sikit. Selama rok saja. Abang-abang tak rasa cemas ke? Sebaliknya kita rasa seronok pula. Lela beli apa kat ayah? Tak ada apa ayah. Sup gearbox je. Oh sedapnya, pandai Lela. Sepatutnya rasa cemas. Lela pakai macam ni turun tadi. Kenapa ayah? Kenapa ayah? Engkau tanya ayah. Engkau tak takut ke rambut engkau itu akan dibakar di hari kiamat? Engkau ingat kau bagi rasuah sup gearbox tu? Tak rasuah ke? Ayah tak mau sup gearbox engkau. Ayah takut pada engkau. Hari ni ada tak orang cemas macam tu? Dah pukul 7 pagi. Kita balik daripada surau. Kita tanya isteri kita, Leha, mana Aiman? Aiman tidurlah abang. Oi, semalam dia tengok Liverpool lawan Manchester. Lambat bangun lah tu. Dah subuh ke belum? Tak tahulah, gelap je bilik dia. Ya Allah, belum semayang lah budak tu. Cemas bapak. Cemas. Aiman. Hei, bangun subuh. Mayang belum? Aiman. Aiman. Rupanya Aiman balik pada semayang subuh. Aiman kat belakang ni ayah. Lah, alhamdulillah dapat anak. Ayah ingat kamu tak sembahyang subuh.
Berapa ramai yang cemas anak tak sembahyang subuh. Yang ni yang menyebabkan kita masuk syurga. Bila kita cemas. Anak tak pandai sembahyang. Allah, apa nak buat ni, anak aku dah 18 tahun. Tak pandai baca Quran. Cemas. Anak aku 19 tahun. Tak pandai sembahyang. Cemas. Yang banyak berlaku sekarang ni apa? Relax. Relax, brother, relax. Abang, anak kita tu dah 16 tahun. Belum sunat lagi abang. Relax, apa engkau ni? Orang lain 61 pun tak sunat. Apa? Banyak benarnya relax ni tuan-tuan. Yang kita cemas hari ni, anak kita dapat B matematik. Cemas. Anak kita dapat B sains. Cemas. Ustaz, anak saya sekolah sains. Masalah dia, PT3 dia dapat C, Ustaz, sains. Cemas. Cemas. Tak ada maknanya tuan-tuan. Yang kena cemasnya ialah anak kita buat maksiat. Ini anak buat maksiat, mak pak tak cemas. Kemana Siti Leha? Katanya keluar dengan Zul. Tengok wayang. Cerita apa? Iman. Apa? Iman. Oh. Bila baliknya? Tak tahulah, kata tengok pukul 12 malam, mau pagi mau balik bak. Tu pesan nak balik awal. Pesan, saya pesan juga kat Zul tu, jangan awak laju-laju. Pukul 5 pagi baru sampai. Kenapa lambat Zul? Pukul 5 baru sampai. Makcik pesan, jangan bawa laju-laju. Tu saya motor pelan-pelan nampak. Patutnya cemas. Anak kita ikut jantan tengok wayang, belum kahwin. Cemas. Anak kita ada girlfriend, dating dekat hutan lipur. Cemas. Anak kita tak pandai baca Quran. Cemas. Anak kita tak pernah ke surau ni. Cemas. Masalah kita sekarang, kita rasa bahagia. Tak sembahyang bahagia, tak baca Quran bahagia. Kita tak rasa cemas. Sedangkan kita ni bapak tuan-tuan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Abang-abang, isteri kita ni tak tutup aurat. Abang-abang kena cemas. Dia pergi kerja, tudung pakai, baju pakai, tapi kain belah sampai ke paha. Abang kena cemas. Leha, abang tak suka pakai kebaya kain belah. Abang tak suka. Pakailah pakaian elok-elok. Cemas. Kita tengok suami kita ni tak sembahyang. Akak-akak kena cemas. Abang, saya kalau boleh, saya dengan abang dengan anak-anak nak masuk syurga. Tapi kalau abang tak sembahyang macam ni, macam mana saya nak jumpa abang dalam syurga bang? Cemas. Kita tengok anak kita 17 tahun. Tak pernah buka Quran. Yang dia buka Facebook. Cemas. Aiman, mak nak hantar kamu belajar Quran. Kamu ni langsung tak boleh baca Quran. Macam mana Quran nak jadi syafaat pada kamu? Anak kita dah 15 tahun. Tak pernah puasa Ramadan. Cemas. Nanti cakap Ramadan tahun ini, mak nak kamu start puasa. Mak tak nak lagi dah duk sediakan makan tengah hari untuk kamu. Kamu dah 18 tahun. Kena cemas. Anak laki-laki kita pakai subang belah kiri. Ni subang belah kiri laki-laki. Aiman, buang subang kau. Kenapa ayah? Biasalah Aiman rockers. Aiman rappers. Bukannya salah, bukannya mas. Memang bukan mas, tapi laki-laki haram pakai subang. Buka. Okey lah, besok-besok. Sekarang, buka depan ayah. Abang-abang kena jadi ayah hari ni. Berapa ramai bapak yang tak kisah. Anak pakai rantai. Anak laki-laki pakai rantai. Kumpulan gangster mana tak tahu. 08 ke 09 tak tahu. Dia pakai ni. Apa yang rantai-rantai tengkorak pula ni. Biasalah ya. Aiman rockers. Buka.
Takut tuan-tuan. Anak kita ni rambut dah tajam sebelah atas. Kiri kanan ni botak macam balung ayam lah ni. Baik kau botakkan habis rambut kau. Takut tuan-tuan. Bila dah rambut tajam macam tu, macam mana nak datang semayang di surau? Kalau dia semayang belakang Tok Bilal tuan-tuan, terkejut Tok Bilal tu. Dia tercongek punggung Tok Bilal tu. Oi, Tok Bilal ni. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita nak masuk syurga dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, suami kita, Allah bagi petua dia. Tolong cemas dengan maksiat yang kita buat. Tolong cemas dengan maksiat yang keluarga kita buat. Dan tolong stop. Jom kita sama-sama bergerak. Kita mulakan daripada rumah dan kita hidupkan surau ni. Berapa tingkat Ustaz surau kita nak buat Ustaz? 3 tingkat. Berapa juta Ustaz? 3 juta. InsyaAllah tuan-tuan. Ada orang tanya saya pula, apa Ustaz sampai 3 tingkat ni mana ada Ustaz? Allah tuan-tuan, kita tanah tak banyak. Bila tanah tak banyak, ke atas lah manjang dia. Kalau tanah tu luas, lebar ke kiri kanan. Gitulah. Macam Singapura lah. Tanah tak banyak. Sebab tu masjid dia orang daripada bawah tanah sampai ke atas. 5 tingkat masjid dia orang. 5 tingkat. Bawah no parking. Atas ni tuan-tuan dataran. Ruang solat. Atas solat wanita. Atas lagi sekolah. Atas lagi kilang roti tuan-tuan. Bayangkan tingkat atas. Bau roti ke bawah. Saya tanya, buat apa kilang roti di atas tu? Kami membekalkan makanan kepada gelandangan, kepada orang susah. Percuma kami bagi makan. Pusat pembahagian makan di atas. Hebat masjid di Singapura tuan-tuan. Kita pun boleh buat di surau kita. Tapi kalau kita asyik berpecah belah, bila nak buat 3 tingkat? Surau pecah 3. Geng pengurusi lain, geng Tok Imam lain, geng AJK lain. Huru-hara lah. Apa yang penting, kerjasama. Buat cantik-cantik. Nanti di tingkat atas, ada tempat kuliah untuk muslimin dan muslimat. Macam di sekolah saya. Di sekolah saya tuan-tuan, kelas pengajian, ada meja, ada kerusi. Aircon lagi. Mana-mana warga Pencen pukul 9 pagi masuk kelas. Habis kelas pukul 11 balik rumah masak. Besok datang lagi. Mula-mula 16 orang. Sekarang ada 600 orang tuan-tuan setiap pagi. Kalaulah surau kita nanti boleh buatkan satu dewan pengajian cantik-cantik tuan-tuan. Ada berkitab, ada guru yang tetap. Datanglah mengaji. Seluruh kawasan Nampang boleh sampai. Tuan-tuan tengok imarahnya tempat tuan-tuan. Dadah tak ada. Denggi tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab malaikat doakan rahmat pada kampung tuan-tuan. Sebab adanya orang yang menuntut ilmu di sini. Jadilah penuntut. Jadilah orang yang menganjurkan kelas ilmu. Barakahnya akan sampai kepada seluruh tempat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua yang saya minta pada tuan-tuan, kita wakaf. Duit kita tinggal, harta kita tinggal. Tetapi 3 ni yang berpanjangan. Salah satunya ialah ilmu yang dimanfaatkan. Saya buat sekolah daripada surau yang kecil. Sekarang pelajar saya ada 1000 orang pelajar. Ada 300 lebih buah pondok. Dan yang duduk di sekolah saya macam-macam bangsa, keturunan. Tuan-tuan, saya niat satu je. Pahala aku buat sekolah, pahala aku jaga orang tua-tua, pahala ni aku sedekahkan pada mak dan ayah aku. Tuan-tuan pun nanti, bila Dewan lancarkan kutipan derma nanti wakaf, tuan-tuan niatlah wakaf untuk mak dan ayah kita. Di samping untuk kita tuan-tuan. Dan yang ketiga, masjid ini akan jadi hebat bila semua orang bekerja sama. Sekolah saya ni tuan-tuan, kalau saya seorang buat tak jadi tuan-tuan. Tapi kami jawatan kuasa dan kami ahli-ahlinya
bekerja sama. Kami tak tengok parti. Kami tak kira parti. Kami duduk semeja bermesyuarat, berbincang macam mana nak majukan sekolah. Macam mana nak jadikan sekolah ni terbaik. Walaupun kami berbeza parti, berbeza pendapat, tetapi bila mesyuarat, perbezaan itu diselaraskan. Akhirnya sekolah jadi elok. Kalau tuan-tuan sayang pada surau tuan-tuan, elakkanlah perpecahan. Mari bekerja sama, bangunkan. Bila surau jadi elok, masyarakat juga akan jadi elok. Yang keempat, saya duk tengok ada 4 orang anak-anak muda depan saya ni. Daripada tadi sampai sekarang 5 orang. Tak berganjak 5 anak muda ni tuan-tuan. Saya minta tolonglah jaga anak-anak muda kita ni. Dengan adanya mereka inilah tuan-tuan, hidupnya surau. Lagi 10 tahun, lagi 15 tahun, masjid tuan-tuan ni akan imarah sebab ada budak-budak kecil yang sekarang ini. Kalau kita buat bermusuh dengan mereka, bergaduh dengan budak-budak, tak bagi tempat pada budak-budak, nanti surau kita ni akan kehilangan jemaah. Jadi berilah mereka peluang. Jadi Bilal muda ke, jadi geng mandi mayat muda ke. Nah, boleh mandi mayat. Takut apa? Mayat bukan menjerit. Mayat tak marah pun kita tolak dia, kita angkat dia. Mana ada bila kita angkat mayat, mayat marah. Oi, apa main-main kepala Mayat tak pernah jawab tuan-tuan. Bagilah adik-adik kita ni Bilal muda, stok siap muda. Bagi dekat dia orang tugas. Lama-lama mereka akan jadi orang yang hebat di surau. Dan yang kelimanya tuan-tuan, nak tak nak, kita kena kerjasama antara masjid dan surau. Nak tak nak kena ada. Tak boleh kita cakap kita dah tuan-tuan. Kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Kalau surau tuan-tuan ni hebat, banyak kuliah maghrib, tolonglah surau yang tak ada kuliah maghrib. Kontak ustaz minggu depan, boleh dah ustaz? Saya nak bawa ustaz pergi ke surau sana, kuliah maghrib di surau ni, ganti surau sana. Nama dia Surau Berkembar. Tuan-tuan buatlah program surau berkembar, surau angkat, masjid angkat. Masjid sana ada 3 je kuliah maghrib. Pindahkan surau ni, kuliah maghrib ni, ke surau dia orang, masjid dia orang, supaya orang sana juga dapat manfaat. Bila masing-masing bekerja sama tuan-tuan, tuan-tuan tunggulah, rahmat akan sampai, barakah akan sampai. Jadi tuan-tuan, saya tutup ceramah saya malam ni dengan satu doa. Tuan-tuan ikut saya baca doa ni. Ya, saya tadi ada jemputan ceramah di luar negara. 2 tempat, dua-dua minta ditangguhkan, dibatalkan. Sebab ada penyakit corona lah, apa bala semua ni. Saya kata tak apa, saya memujur lah apa beritahu awal. Tidak kelang kabut juga saya pun. Pada hari ceramah di luar negara. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Bila kita ditimpa musibah, takut benda tu sampai pada kita, tuan-tuan baca doa ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindung kita. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syarri ma khalaqa. Lagi sekali, a'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syarri ma khalaqa. Baik, itu satu doa. Boleh apa nak? Jadi kalau tuan-tuan sekarang dah rasa demam, dah rasa selsema, dah rasa badan batuk tak sedap, petua dia ialah madu lebah. Petua nombor 2 ialah habbatus sauda. Habbatus sauda tu tuan-tuan ambil dia, goreng dia dalam kuali tanpa minyak. Panaskan kuali, tuan-tuan goreng. Bila dah rasa dah naik dia punya pecah, dah punya bau dia, tuan-tuan tunggu dia sejuk sedikit, ambil habbatus sauda tadi, bubuh dalam kain, tuan-tuan buatkan bunjut. Ikat dia, sedut.
Sedut dia. Jadikan biasa sedut untuk mengelakkan semua macam sekarang ni, wabak batuk-batuk sekarang ni. Itulah ubat yang Rasulullah ajar. Cuma habbatus sauda. Dan doa dia macam ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Lagi sekali. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, saya ijazahkan dua bacaan doa ni pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat bila diamalkan. Taqabbalallahu minkum. Baik, saya ucapkan tahniah kepada Jabatan Kuasa Surau kerana menganjurkan program macam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan keberkatan kepada seluruh yang datang dan juga yang tidak datang dan kepada masyarakat kita. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan petua-petua saya, tuan-tuan boleh dapatkan buku saya yang terbaru ni, petua-petua saya yang saya buat khas untuk amalan-amalan saya selama ini, saya dah bukukan. Jadi tuan-tuan boleh derma untuk sekolah saya dan dapatkan buku ni di gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah di luar. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.